أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita buka majlis ilmu kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk kita dipertemukan kembali dalam siri-siri kuliah maghrib dalam medium Facebook di Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah dan terima kasih di atas inisiatif pihak masjid yang meneruskan usaha-usaha pengembangan ilmu meskipun dalam penjarakan yang terhad, dalam keadaan norma baru ini, dan kita manfaatkan segala perkara yang boleh. Maka tahniah kepada jawatankuasa masjid dan seluruh pihak jemaah Masjid Kota Damansara dan juga warga maya sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pertemuan kita pada kali ini dengan mengambil satu isu fiqh, yang melibatkan situasi pada hari ini, situasi dalam keadaan banjir yang sedang berlaku walaupun dah surut di kawasan-kawasan pantai timur Kelantan dan Terengganu dah mula surut. Namun di beberapa tempat masih lagi ada sisi-sisi banjir, kesan-kesan banjir di Maran, di Temeloh, di Pahang secara umumnya. Dan juga per tahun ini bukan sekadar pantai timur di sebelah Kelantan dan Terengganu, tapi membawa kepada Pahang, begitu juga dengan Johor dan juga Negeri Sembilan. Jadi banyak berlaku banjir di negeri-negeri tersebut. Dan adalah sedikit-sedikit di utara Selangor, di kawasan Sabak Bernam, di Perak, di Kedah, serba sedikit. Jadi yang banyak ni ialah 4 negeri, iaitu Johor, Pahang dan negeri yang sudah menjadi rutin tahunan, Kelantan dan Terengganu. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, perkara yang melibatkan banjir ini ialah perkara yang ada masanya melibatkan tahunan, melibatkan upacara yang dah biasa dah Kelantan Terengganu. Maka musim kujuh di akhir tahun mereka telah bersiap sedia. Namun di tempat-tempat yang lain seperti di Pahang, seperti di Johor dan juga Negeri Sembilan bukanlah kebiasaan bagi mereka. Jadi kita lihat pada tahun ini Allah SWT uji banyak pihak dengan banjir. Maka sewaktu banjir ini, alhamdulillah banyak pihak memberikan penekanan kepada perkara-perkara tentang bantuan sama ada SAR, bantuan CSIR atau bantuan untuk penyelamat, atau bantuan semasa banjir, segi makanannya dan sebagainya, dan juga bantuan pasca banjir. Jadi banyak pihak memberikan bantuan, alhamdulillah. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang mengambil berat, sama ada agensi kerajaan dan juga pihak-pihak NGO dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semua pihak memainkan peranan, sama ada masa banjir, pihak bomba, pihak pertahanan awam, pihak tentera, pihak polis, semua memainkan peranan penting memberikan bantuan. Begitu juga Jabatan Kebajikan Masyarakat menjaga makanan mereka dan sebagainya. Tempat tidak ada tempat nak masak, barang-barang masak pun rosak apa semua, maka mereka memberikan makanan yang telah pun bermasak. Jadi tertimbul perbincangan tentang perkara yang melibatkan tentang sembahyang.
Maka tentang sembahyang lah yang kita nak fokuskan. Tentang ibadah semasa banjir ini kita nak fokuskan. Mungkin selepas banjir ni habis dah. Ada apa kaitan kita orang di Kota Damansara ni dengan banjir-banjir ni kan? Maka sebagai umat Islam kita perlu mengetahui kemungkinan perkara yang sama mungkin berlaku pada kita di tempat lain kita pindah nanti, ataupun di adik-beradik kita dan sebagainya. Maka perkara ini, ilmu ini perlu dibahaskan dan wajar disebarkan. Jadi terima kasih kepada yang telah pun ada bersama kita, yang berikan komen di ruang komen. Saudara Rafi Al-Adni, Puan Syahila Shah. Jadi terima kasih kerana mengunjungi laman Facebook ini dan sama-sama mengikuti pengajian ini, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan rahimakumullah yang baru masuk, insya-Allah kita akan bincang tentang banjir. Jadi bila banjir ni ramai pihak memberikan bantuan, memberikan penglibatan, melibatkan diri mengambil berat tentang banjir ni. Satu benda yang bagus. Cuma bagaimana tentang ibadah mereka. Di saat-saat bila banjir ni berlaku, pertama semasa banjir, yang kedua selepas banjir, semasa banjir dan selepas banjir. Jadi alhamdulillah ada sedikit pengalaman terlibat dengan banjir ini sebagai pasukan, bukanlah pasukan bantuan SAR menyelamat, tidak. Saya daripada Yadim, saya berkhidmat dengan Yadim sekarang ni. Maka kita buat bantuan-bantuan pasca banjir. Pasca banjir maksudnya selepas mereka diselamatkan, maka di tempat penempatan itu barulah kita yang bukan pasukan penyelamat ni yang terlibat. Jadi alhamdulillah bila berlakunya banjir, maka ibadah satu perkara yang mesti dibuat. Sama ada berlaku macam mana haru biru pun, ibadah mesti dilaksanakan. Dalam keadaan macam mana sekalipun, ibadah mesti dilaksanakan. Sembahyang tidak gugur, cuma diberikan keringanan. Keringanan itulah yang perlu kita ketahui. Maka keringanan itu perlu diketahui, sama ada oleh masa banjir atau bakal masa banjir masa akan datang, kita pun tak tahu. Dan dalam masa yang sama boleh dikiaskan perkara ini kepada isu-isu yang lain. Maka sebab itulah kita nak menyentuh pada malam ini dalam perbicaraan fiqh kita. Maka kita mengambil fiqh yang melibatkan isu-isu yang perlu kita ambil pandangan semasa, yang sebenarnya ulama kita telah pun menyediakannya sekian lama, cuma nak digarapkan pada situasi banjir ini. Jadi kita lihat tentang banjir ini. Bila berlakunya banjir, maka kemusnahan itu satu perkara. Maka mudah-mudahan Allah gantikan perkara yang lebih baik lagi, dengan gantian lebih baik lagi. Itu doa kita kepada orang-orang ditimpa musibah. Jadi mereka wajib bersembahyang. Persembahyang mereka tidak akan gugur dan tidak pernah gugur selagi mana mereka ada syarat-syarat wajib bersembahyang. Mereka ada akal yang sempurna. Bila masuknya waktu, maka mereka wajib bersembahyang. Bila mereka seorang yang wajar dan wajib untuk bersembahyang, maka mereka kena tahu ada masa-masa kadang-kadang yang menyebabkan mereka sukar untuk bersembahyang. Bila berada di pusat-pusat pemindahan, maka keadaannya agak macam huru-hara sikitlah. Tak ada huru-hara yang melibatkan kebakaran, tidak. Keadaan ini tidak teratur dan sebagainya, yang tempat perhimpunan yang tidak teratur. Walaupun sekarang ni telah mula diberikan penempatan-penempatan yang agak cantik. Kemahnya pun, kemah Nadma itu, Nadma ni agensi bantuan banjir, dia dah buat dah kemah yang okey lah. Saya rasa antara yang terbaik beberapa tahun mutakhir ini, sebab ada kemah yang khas, satu keluarga satu kemah. Mungkin boleh tambah baik dengan perkara yang melibatkan penutup atas, melibatkan orang nampak aurat sikit lagi kan. Tapi benda tu dah agak terbaik sekarang ni, tapi boleh ditambah baik. Jadi kita dah ada susunan kemah apa semua. Tapi bagaimana tentang sembahyang? Maka di sinilah kita kena mengambil berat.
Kalau tempat bantuan itu, tempat penempatan itu di kawasan masjid, maka selesai, memang ada tempat sembahyang. Ataupun di sekolah-sekolah, mungkin bantuan tempat di sekolah-sekolah dah ada surau dia. Tapi kalau di Dewan Orang Ramai, maka dia memerlukan kepada sudut untuk surau. Maka di situ kita minta supaya pihak mangsa banjir ataupun pihak yang mengurus mangsa banjir perlu mengadakan sudut ibadah. Mengambil berat tentang ibadah ini, sama ada mereka sediakan khusus satu sudut, sebab dalam kemah tu agak kecil, agak sukar untuk mereka dengan keluarga yang ramai, satu kemah tu keluarga, untuk melaksanakan ibadah tadi. Jadi buat satu sudut untuk sudut ibadah, untuk boleh mereka tetap juga bersembahyang di situ. Cuma keadaannya sembahyanglah dengan kemampuan yang ada. Mungkin hari-hari pertama belum sampai tahap bantuan lagi. Mungkin hari pertama atau hari kedua, pakaian yang melibatkan pakaian sembahyang yang sempurna, telekung sebagai contohnya, maka telekung mungkin tak ada, mungkin basah dah apa semua, tak sempat nak bawa. Maka telekung-telekung dan sebagainya, maka telekung itu perlu disediakan oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa ataupun NGO yang datang, maka mereka wajar bukan sekadar membawa perkara melibatkan bantuan makanan, tapi juga bawa juga bantuan-bantuan yang melibatkan kerohanian. Alhamdulillah ada beberapa tempat pusat penempatan banjir yang ada sudut ini. Dan alhamdulillah Yadim sendiri pun kita menyediakan sudut, macam kita pergi kemarin itu kita buat PPI, Pusat Penyempurnaan Ibadah, dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri. Kita buat sudut ibadah, di sudut ibadah, dan kita sedang berbincang dengan pihak pembekal untuk mereka prototip sebuah surau pasang siap yang boleh kita bekalkan ke tempat-tempat banjir untuk banjir yang akan datang lah. Jadi kita sedang mereka prototip yang mudah, yang boleh pasang siap macam kemah Nadma tu, untuk kita bekalkan ke tempat-tempat banjir-banjir yang di mana-mana banjir berlaku, boleh kita pasang siap kemah untuk sesuai untuk lelaki dan perempuan untuk melaksanakan ibadah di situ, insya-Allah. Doakan kita dapat laksanakan perkara ini dengan sebaiknya. Jadi kemah yang selama ini kita buat, yang setakat ini kita buat menggunakan canvas lah, canvas saja. Guna pasang sendiri, masing-masing pasang lah guna canvas, dan juga kayu pallet. Jadi ini agak merenyah juga, tapi kita sedang mencipta sebuah prototip kemah yang lebih baik lagi. Jadi itu satu tentang tempat sembahyang. Maka bagi orang yang sembahyang pertama, mereka boleh menggunakan minimum requirement. Jadi sekurang-kurangnya tutup aurat dah okey dah. Kalau baju tu tak dapat nak bawa telekung, atau NGO belum sampai lagi telekung bantuan, telekung baru disumbangkan dan sebagainya, maka apa-apa saja pakaian yang menutup aurat lelaki pusat hingga lutut, biasa lelaki tak ada masalah lah. Baju ada di pusat penempatan itu, boleh dengan pakaian yang terbaik. Jadi perempuan macam mana? Kalau tak ada telekung dan sebagainya, sebab pakaian telekung Malaysia ni terbaik. Dia punya pakaian dia tu memang terbaik sungguh. Tapi bagaimana kalau tak ada telekung? Tak ada masalah. Tak ada telekung, apa-apa saja pakaian. Yang pakaian tu pakailah. Yang penting tutup semua, kecuali muka dan tangan ini kan. Tapak tangan ni dan ni terbalik ni kan. Jadi yang lain tu tutup. Kalau tak ada apa dah, yang ada baju kurung yang penting menutup, cukuplah, boleh untuk kita melakukan ibadah. Okey. Jadi selamat datang kepada semua penonton-penonton di ruangan Facebook Masjid Kota Damansara ni, yang baru masuk dan sebagainya. Datin Faridah, Puan Azizan Ahmad, Cik Azhar Ahmad, Puan Rafifah, betul juga Nasrullah Syamuddin, Sri Amanda, Syahila dan sebagainya. Jadi kita bincangkan tadi tentang banjir. Jadi itu bagi orang yang duduk di penempatan, maka
pakaian mereka boleh pakai apa-apa saja, yang penting untuk aurat. Itu pertama. Sekejap, saya nak tutup pintu sekejap. Sebab ada kelas mengaji sebelah ni. Ustazah tengah mengajar budak ngaji guna Google Meet. Sambung balik. Ustazah mengajar budak-budak Google Meet di ruang tamu. Saya dekat bilik study ni. Okey, alhamdulillah masuk. Okey, itu tentang yang ada tu. Dia wajib duduk semayang. Yang kedua, semasa dia nak dipindahkan tu, itu keringanan. Semasa nak dipindah, mula masalah berlaku. Masalah tentang pakaian tu okey lagi, taklah besar sangat. Tapi masalah masa pemindahan, sewaktu pemindahan berlaku, maka di situ ada sudut-sudut yang masalah. Cuba contohnya, sedang menunggu air naik tu, kita pergi ke Maran tu, memang air naik sampai ke cucu atap. Memang tinggi sungguh sampai ke cucu atap. Memang banyak, memang air tu sangat hebat dia punya banjir tu. Jadi menyebabkan terpaksa dihimpunkan semua ke pusat pemindahan. Masa waktu nak memindah tu lah, situlah berlakunya keringanan-keringanan, berlakunya pengabaian kepada sembahyang. Ramai yang merasakan Allah tengah uji ni, susah ni dan sebagainya. Tak apalah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tak payah sembahyang lah. Kalut-kalut sangat tak payah sembahyang lah. Kita sebab Allah tengah uji kita dengan banjir ni. Dia tahu ujian Allah SWT banjir tu, tapi dia silap dalam mengambil keringanan. Dia ambil ringan sampai terlajak ringan. Bukan terlajak laris, terlajak ringan. Terlajak ringan sampai tidak bersembahyang. Maka ni tak betul. Allah uji kita satu hal, tapi jangan sampai kita memahami ujian tersebut dengan meninggalkan arahan Allah. Maka sembahyang tu penting, tetap juga dibuat, cuma diberi keringanan. Maka mungkin sewaktu sedang menunggu tadi, dalam keadaan menunggu tu air naik begitu cepat, dan kita nak selamatkan barang-barang dan sebagainya. Waktu dah nak hujung-hujung dah. Katakanlah dah hujung zuhur dah. Ni tak sembahyang zuhur lagi ni. Air naik. Kita sembahyang zuhur belum lagi. Nak selamatkan barang-barang apa yang ada, apa yang dapat dicapai. Maka ketika itu mengikut konsep maqasidus syariah, maka menyelamatkan harta, bermakna hifzu al-mal. Diiktiraf oleh syarak. Diiktiraf oleh syarak, hifzu al-mal, menjaga harta. Maka dalam keadaan itu kita menjaga harta dan menjaga nyawa. Hifzu an-nafs. Maka dua konsep tadi, hifzu an-nafs jaga nyawa, hifzu al-mal jaga nyawa, ialah dua daripada 5 konsep yang diterima dalam maqasidus syariah. Dalam objektif syarak, maka membolehkan kita mendapat keringanan. Boleh kita mengambil keringanan yang mana? Kita boleh mengambil keringanan antaranya menjamakkan sembahyang. Jamak sembahyang. Sembahyang kita kena buat pada waktunya. Dalam Quran secara umum Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan kepada orang-orang beriman kitaban mawquta, pada waktu yang tertentu aja. Masuk waktu zuhur, maka sembahyanglah zuhur. Masuk waktu asar, sembahyang asar. Maka kita lihat waktu itu waktu secara umum, umumnya sembahyang pada waktunya. Tapi secara khusus bila ada keperluan yang melibatkan maqasidus syariah, keperluan diiktiraf oleh syarak. Pertama, melibatkan hifzu ad-din, melibatkan penjagaan agama. Kalau ada apa-apa yang melibatkan penjejasan pada agama, ataupun yang kedua, penjejasan kepada hifzu an-nafs, menjejaskan jiwa, menjejaskan nyawa, ataupun hifzu an-nasal, menjejaskan keturunan, menjejaskan marwah, dan yang kelimanya hifzu al-mal, menjejaskan harta. Jadi dalam banjir ni dia menjejaskan nyawa dan harta, maka kita dibenarkan mengambil keringanan.
Keringanan dalam Islam ni ada banyak keringanan. Antaranya keringanan ialah dalam menjamakkan sembahyang. Ustaz, saya tak musafir pun, kita dalam banjir tak musafir pun, macam mana nak jamak? Jamak tidak melibatkan musafir. Hanya qasar sahaja yang melibatkan musafir. Qasar melibatkan musafir, jamak tidak melibatkan musafir. Jadi kita tidak melibatkan qasar, kita hanya jamak semata-mata. Jamak 4 rakaat, 4 rakaat. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Maka zuhur tadi dah nak habis dah, kita sibuk selamatkan harta kita, maka diiktiraf oleh syarak kesukaran itu. Maka kita selamatkan harta tadi walaupun melangkah waktu. Bila melangkah waktu, kita jamak takhirkan sembahyang tadi. Jamak takhirkan sembahyang tadi. Maka bila jamak takhirkan sembahyang tadi, terus kita lintas dalam hati kita, aku jamak takhirkan sembahyang zuhur ini. Maka selamatkanlah barang-barang, himpunkanlah barang-barang ke tempat yang boleh, atau ambil apa-apa benda yang penting dan sebagainya. Maka tunggu bantuan, maka sembahyang itu boleh dibuat jamak takhir. Maka terus lintaskan jamak takhir. Maka datanglah bot penyelamat, selamat kita. Bila sampai di pusat pemindahan, kita sembahyanglah asar dan zuhur jamak takhir. Jamak semata-mata 4 rakaat zuhur, Allahu Akbar, sadiaqus sembahyang zuhur jamak takhir. Maksudnya 4 rakaat, tidak ada qasar. Maka sembahyang zuhur dan sembahyang asar, di sembahyang asar macam biasa. Maka selesailah tanggungjawab kita, walaupun dalam keadaan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi boleh membuat sembahyang jamak. Sebab apa? Sebab dipaparkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang adanya sembahyang jamak takdim yang dibuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat bila berlakunya banjir, bila berlakunya hujan di kota Madinah, maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk sembahyang jamak takdim. Sebab apa? Rasulullah nak menjaga penerusan istiqamah sahabat bersembahyang berjemaah dengan Rasulullah. Maka sahabat-sahabat pun turun daripada bukit apa semua yang jauh-jauh pun datang semata-mata nak sembahyang berjemaah di Madinah dengan Rasulullah. Maka bila sembahyang zuhur, kalaulah zuhur tersebut dah bila masuknya zuhur, bila hujan berlaku, hujan ni kita jangan faham hujan di Madinah ni macam-macam hujan kita. Hujan kita ni biasa kita jumpa hujan ni. Nak pula musim-musim hujan ni setiap hari hujan. Cuma hujan di Madinah ini atau negara-negara Arab ini, hujannya sangat jarang. Hujan sangat jarang. Hujannya akan berlaku sewaktu nak bertukar musim. Nak bertukar musim, biasanya akan ada hujan. Dan hujan ni bila berlakunya hujan, maka biasanya akan berlakulah banjir. Sama ada banjir kilat sebab dia tak ada tadahan hujan, tak ada pokok-pokok apa semua. Bila hujan aja, terus banjir kilat akan berlaku. Banjir bukan banjir kilat biasa-biasa, memang deras, air deras sebab tidak ada tempat menahan. Dan yang keduanya, Madinah bukan macam Mekah. Dia kalau banjir kilat di Mekah, dia tak banyak sangat tanah. Mekah ni bukit-bukit batu, batu-batu granit tu. Tapi di Madinah ni kebanyakannya tanah. Walaupun padang pasir, di padang pasir ni ada gunung-gunung tanah, gunung-gunung tanah dan batu-batu kerikil. Jadi kalau berlakunya hujan, dia akan berlakunya banjir lumpur. Banjir lumpur yang agak menyusahkan dan menyukarkan. Jadi disebabkan banjir tadi, Rasulullah lepas sembahyang zuhur, terus Rasulullah ajak sahabat-sahabat bangun sembahyang asar jamak takdim. Tak ada musafir sebab tamam 4. Jamak takdim, asar dibuat terus. Lepas sembahyang zuhur terus Allahu Akbar sembahyang asar. Maka Rasulullah suruh sahabat-sahabat balik dan tak perlu dah datang untuk sembahyang berjemaah dengan Rasulullah sebab dah buat jamak takdim zuhur tadi. Jadi disitulah mafhum muwafaqahnya, disitulah mafhum yang telah pun diambil oleh para ulama. Kefahaman yang dapat daripada hadis-hadis hukum tadi menunjukkan pada kita bahawasanya Rasulullah membenarkan menjamakkan sembahyang sewaktu hujan ataupun sewaktu perkara yang boleh menghasilkan banjir. Jadi kalau hujan pun dijamakkan Rasulullah, bila hujan berlakunya banjir kilat, maka dijamakkan sembahyang untuk Rasulullah. Ini kan pula hujan yang menyebabkan banjir yang sangat-sangat merisaukan sampai ke atap, sampai ke rumah, 2/3 rumah tenggelam. Ada tu tinggal atap aja. Maka ni sangat bahaya dan sangat-sangat memerlukan
kepada keringanan dalam pelaksanaan sembahyang, maka dibenarkan pada mereka untuk menjamakkan sembahyang. Tak ada sebab untuk meninggalkan sembahyang, sebab boleh menjamakkan sembahyang. Begitu juga kalau dalam keadaan kita kelang kabut mesti bantuan. Begitu juga perkara ini bukan sekadar kepada orang-orang yang mangsa banjir, pada petugas banjir pun. Petugas banjir ni kalau dia datang ke luar NGO, dia tugas 2 hari 3 hari di situ, dia boleh buat jamak qasar, tak ada masalah. Tapi kalau petugas keselamatan, petugas bantuan penyelamat yang memang orang setempat, kawasan yang berdekatan, tidak lebih daripada 2 marhalah tu 80 km ke atas, maka mereka ini tak boleh buat jamak qasar. Tapi mereka boleh jamak semata-mata. Maka mereka jamak semata-mata, maka pekerja-pekerja bantuan, petugas-petugas bantuan, NGO-NGO yang setempat, yang berdekatan, yang tak berstatus musafir, mereka juga boleh membuat sembahyang jamak. Jadi mungkin dia sebelum dia memulakan operasi, mungkin ada grup yang operasi daripada pagi sampailah ke petang, maka dia boleh buat jamak takhir sembahyang Zuhur tu, jamak takhir dengan asar, sebab asar dia dah habis dia punya tanggungjawab. Ada yang mula tengah hari sampailah awal malam, maka yang mula tengah hari tadi dia sembahyang jamak takdim. Yang mula pagi dia sembahyang jamak takhir, maka mereka boleh buat sembahyang jamak sebab tugasan mereka memerlukan mereka menumpukan lebih kepada usaha menyelamat. Jadi kalau mereka sembahyang apa semua tu, takut kalau menyukarkan. Ustaz, sembahyang dalam tu lah, dalam apa ni, dalam sampan tu lah, atau dalam bot penyelamat tu lah, tak perlu sembahyang dalam tu. Pergi sembahyang jamak takhir, dah sampai di pusat penyelamat, dah sampai pusat operasi, sembahyanglah di situ dengan tenang, Allahu Akbar jamak takhir. Tak perlu sembahyang dalam bot. Tak perlu sembahyang dalam bot penyelamat tu. Sebab apa? Sembahyang dalam bot penyelamat ini sembahyang yang darurat. Sembahyang darurat. Konsep darurat ini ialah bila benda tadi betul-betul tak boleh nak elak. Benda tadi betul-betul tidak ada cadangan yang kedua, tidak ada backup plan, tidak ada pilihan. Bila benda tidak ada pilihan, barulah namanya darurah. Jadi selalu saya buat analogi tentang darurat ni. Apa yang berlaku kita lihat dalam Quran mengatakan wa man ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Jadi siapa dalam keadaan darurat, maka dia terpaksa buat benda tadi darurat, 4 hari 5 hari dah tak makan dalam hutan, jatuh kau terbang ke apa kan, hidup 5 orang, 4-5 hari tak makan dah, maka ketika itu dia boleh makan walaupun benda-benda yang haram. Maka tu konsep dah dalam keadaan darurat boleh makan benda-benda haram. Nampak babi lalu kan, bila nampaklah babi lalu, maka terdetik lah, inilah masa dia boleh makan babi ni, dah 4 hari tak makan ni. Tapi sebenarnya dah 4 hari tak makan, nak ngejar babi pun tak larat, maka nak makan babi macam mana, ngejar babi pun tak larat. Maka dia tengok je lah babi tu lalu, tak larat nak kejar, tengok je lah. Segi teori kata boleh makan, tapi tak nak kejar pun tak larat. Tapi tengah-tengah tengok babi lalu tu, terjatuh babi tu dalam lubang orang asli kan. Orang asli dia perangkap babi pakai lubang, jatuh dalam tu. Inilah masanya untuk kita belasah babi tu. Maka pergilah berlima-lima tadi nak melasah babi tadi. Dalam perjalanan nak pergi tengok babi tu dalam lubang, nampak sekumpulan siput babi. Maka jatuh haram balik makan babi tu. Sebab apa? Sebab ada pilihan. Pilihan dia apa? Siput babi. Siput babi tu adalah pilihan. Jadi mula-mula tadi harus makan babi. Walaupun babi tu haram makan, tapi dalam keadaan darurat boleh makan babi. Tapi bila nak makan babi tu terjumpa siput babi, maka wajib makan siput babi, haram balik. Jatuh haram balik makan babi tu. Jadi sebab apa? Sebab siput babi itu ialah alternatif, ialah pilihan yang ada, maka tak boleh makan babi tu. Jadi siput babi itu telah pun dibabikan oleh penama dia. Dia tak tahu siapa yang namakan. Kalau dinamakan siput babi itu sebagai siput kerbau, dah lama orang Melayu makan dah. Jadi dia telah dinamakan siput babi. Sampai sekarang lah orang Semenanjung tak makan benda tadi. Kalau tahu siput kerbau ke apa kan, lama dah orang makan.
Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, maka konsepnya kalaulah tak ada pilihan maka boleh kita buat. Maka sembahyang dalam bot tadi ialah sembahyang darurat. Sembahyang darurat, kita tengah buat operasi menyelamat, tiba-tiba dia nak sembahyang dalam bot pula, maka tak perlu, tak payah sembahyang dalam bot. Sebab apa? Boleh sembahyang dekat pusat penempatan nanti, PPS, pusat penempatan sementara, boleh sembahyang. Boleh buat jamak. Zuhur tak sempat ni, boleh buat jamak zuhur tu, jamakkan asar. Jadi pergilah sembahyang, bila sampai nanti, sampai ke sana dah, barulah kita sembahyang jamak takhir. Sebab apa? Kita ada pilihan. Pilihan ialah melakukan jamak sebagai pilihan. Tapi ada masa-masanya perlu untuk buat sembahyang dalam bot. Bila sembahyang dalam bot, maka ketika itulah kita kena tahu ada masa-masanya tak ada dah jamak tu. Sebab contoh, dia dah sembahyang zuhur dah. Tiba banjir, makin naik, ingatkan okey je, biasa-biasa je. Rupanya makin naik dah naik ke tingkat 2 dah. Ketika tu lambat bot sampai. Dah pukul 6 lebih baru bot penyelamat sampai. Dia sibuk dah tadi menyelamatkan barang-barang dia laku semua. Lepas tu bila zuhur dah sembahyang dah, asar belum sembahyang. Bila datang bot tadi pukul 5 selamat dia rasa bajet-bajet tak sempat sampai ke pusat penempatan. Maka ketika itulah baru dia sembahyang dalam bot. Maka bila sembahyang dalam bot ini ada banyak keringanan yang diberi. Maka pertama kita tengok dalam hadis-hadis yang sembahyang dalam perahu, maka tengok ke arah mana kiblat, maka ke arah kiblat tu dia takbir dengan mengikut arah kiblat, Allahu Akbar. Lepas tu ke mana-mana bot tu nak pergilah. Tu teori berdasarkan kepada hadis sembahyang dalam perahu. Jadi itu teori, tapi segi praktikalnya bot penyelamat ni, pertama dah ramai orang, dan yang keduanya jangan duk buat tak tentu hala tu, berdirilah apa semua. Jadi kita ada kedudukan yang terhad. Kalau mampu berdiri, sila berdiri sewaktu takbir je, Allahu Akbar, takbir. Tengok mana keadaan, mana belah arah kiblat, maka berdiri je, Allahu Akbar, turun duduk. Maka sembahyanglah mengikut isyarat semata-mata. Jadi kalau dalam keadaan kita ada wuduk, permulaan sembahyang kita menghadap kiblat, lepas tu nak pusing mana lah, ikut arah sungai tu, arah mandu bot tadi. Dan ketika itu kiblat permulaannya betul, keadaannya ada wuduk, maka sembahyang itu sah dan tidak perlu diulang semula. Tapi dalam keadaan sampan atau bot yang kecil, yang nak berdiri pun payah tu, tubuh ambing, badan besar dia nak berdiri pun takut tubuh ambing bot tadi, ada kemungkinan berbahaya, maka tak payah berdiri. Dan begitu juga nak menghadap kiblat, dia pun tak nampak dah, gelap semua, celah mana kiblat dia pun tak tahu dan sebagainya. Maka ketika itu, maka sembahyanglah di mana saja kita menghadap, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kita menghadap, setelah di wajah Allah Subhanahu wa taala. Cuma sembahyang ini walaupun ada wuduk, tapi dia kiblatnya tidak menentu, dalam keadaan yang darurat ini, maka dia sembahyang dinamakan sembahyang hormat waktu saja. Maka bila sampai tempat penempatan nanti, bila dia ada kelapangan, dia qadaklah sembahyang itu. Tapi tidak berdosa dia tidak melaksanakan sembahyang yang sempurna. Dia tetap juga melakukan dengan isyarat sahaja, tidak perlu berdiri, dan juga kiblat pun tak nampak di mana-mana. Dia sembahyang sebagai sembahyang menghormati waktu, maka dia qadak selepas itu. Okey. Jadi ada beza tadi. Jamak tadi kalau dia masih boleh jamak, zuhur dengan asar, tak sembahyang zuhur lagi, dia boleh jamak dengan asar bila sampai di penempatan nanti. Tapi kalau dia dah sembahyang zuhur, dia belum lagi sembahyang asar pun dalam perahu lagi, dalam bot penyelamat lagi, maka ketika itu dia kena sembahyang dalam itu. Dan kalau keadaannya tidak mengizinkan, dia sembahyang apa yang boleh, dan dia qada selepas itu. Tapi keadaan mengizinkan untuk dia bangun, tahu di mana arah kiblat dia, maka dia tidak perlu mengqada sembahyang itu. Sembahyang itu dianggap sah. Jadi itu senario-senario yang mungkin berlaku. Senario yang mungkin berlaku pada keadaan-keadaan banjir. Jadi besar rahmat Allah Subhanahu taala
bagi orang yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan banjir ini. Dan insya-Allah bila melibatkan situasi tersebut, maka kita boleh yang tak terlibat dengan banjir boleh ceritakan perkara ini supaya orang banjir tahu dia punya kemudahan-kemudahan. Begitu juga waktu keadaan bila ada keperluan-keperluan melibatkan dalam pusat penempatan tadi, antaranya lagi boleh mengambil kalaulah semasa operasi bantuan banjir tengah naik, jadi kalau dia ada air, dia pakai air yang baik. Kenapa tak boleh pakai air banjir tu? Air banjir ni ada yang okey, ada yang okey yang memang dekat dengan sungai, airnya okey. Tapi kadang-kadang ada air banjir ni yang memang banjir kawasan bandar. Air dia bercampur limbah dengan apa semua. Kalau dipakai, dia akan menyebabkan gatal-gatal. Atau orang yang memang alergik, bila dia pakai air banjir tu akan menyebabkan gatal-gatal. Maka tuan-tuan, tak payah pakai air banjir dah. Tak payah pakai air banjir. Habis pakai air apa? Pakailah air yang ada. Air botol mineral tu kan. Air botol mineral pakai. Cuma kita nasihatkan kepada pihak SAR bantuan, pihak NGC dan NGO, maka bekalkan para penduduk ini dengan spray. Botol spray. Kami sediakan di pusat penempatan banjir yang mana Yadim in charge, maka kita sediakan botol spray untuk mereka ambil wuduk. Sebab air sangat-sangat terhad. Maka mereka ambil wuduk dengan cara yang sedikit. Kalau tak ada botol spray, ambillah wuduk sikit je dengan air. Kami dah cuba uji, satu botol 1.5 liter tu boleh pakai hampir 10 orang. Bukan ambil air banyak, ambil sikit je taruh dekat tangan, maka basuh muka. Ambil sikit je, ratakan. Jadi itu mengambil wuduk dengan cara air yang sedikit. Kalau ada spray tu lagi mudah, lagi canggih, lagi mudah kan. Spray muka 2-3 spray, 4 spray lagi sedap. Habis sapu tangan 2-3 spray, 4 spray, ratakan. Jadi mudah je. Tak perlu kita pakai air yang banyak. Tapi kalau tempat tadi tak ada masalah dengan punca air, maka bolehlah kita wujudkan tong, letak, ambil semai macam biasalah. Cuma kita jaga air tu jangan banyak sangat, sebab takut membazir. Sebab air bersih, bekal air bersih ni sangat-sangat penting sewaktu di pusat pemindahan banjir. Jadi itu di antara kiring-kiringan yang. Tapi kalau kita memang terkepung, mungkin banjir masa zaman dulu, banjir yang tahun berapa, 2014 saya rasa, yang terkepung, sekolah pun sampai tingkat 3 naik air banjir, bantuan lambat sampai, memang semua tempat banyak yang berlaku di Kelantan itu. Maka sekolah-sekolah tadi, air yang ada, air bantuan pertama tu dah sikit sangat. Maka ketika itu mereka wajar guna tayamum. Tak wajar guna air dah, sebab air akan digunakan untuk minum. Maka ambil semayang ni boleh gunakan tayamum. Tayamum ni mudah, sebab tu kita bekalkan di tempat-tempat penempatan PPS, penempatan sementara ni debu-debu tayamum. Mana yang boleh kita bagi debu tayamum, kita bagi debu tayamum untuk memudahkan mereka memakai debu tayamum. Jadi kalau tak ada debu tayamum tadi yang dibekalkan oleh pihak agensi kerajaan ataupun mana-mana NGO, maka mereka pakai je apa-apa yang dinding apa semua tu. Tapi jangan ambil dinding yang cat kapur tu. Dan cat kapur tu kapur yang melekat kat tangan kita. Ambillah dinding yang bukan cat kapur, pintu ke sebagainya kan. Raba sikit, jangan raba banyak, raba sikit je. Yang penting ada terasa tangan kita. Maka sapukan di muka dengan tangan, sapukan gitu, daripada sini ke bawah dagu, tutup. Itu je. Guna tangan kita tepuk tempat tadi. Okey, tangan yang ni untuk yang ni. Jangan sini, nanti dia kacau yang ni. Yang ni pula untuk sebelah ni. Buka lah ni kan. Jadi itu je. Tayamum ni buka dengan tangan. Mana tahu ada pula yang bukan nak wuduk, dia mandi hadas. Jangan fikir pula ada orang bersetubuh dekat pusat penempatan juga. Bukan. Maksudnya dia bau kering haid.
ataupun dia tidur termimpi keluar air mani dan sebagainya kan, maka itu biasalah. Maka orang tu kalau nak mandi banyak pula air dia, maka dia boleh meninggalkan air, gunakan tayamum. Gunakan tayamum menggantikan air untuk mandi junub pun boleh, bukan sekadar gantikan wudu, tayamum juga boleh menggantikan junub. Jadi itulah perkara yang menyaksikan keringanan-keringanan yang perlu diketahui oleh orang yang banjir, dan kita juga berkongsi pada masyarakat yang tak banjir. Kota Damansara ni rasa payah nak banjir, tapi kita perlu tahu sebagai sebahagian daripada masyarakat yang mungkin kita akan buat operasi sukarelawan, kita buat operasi penyelamat, ataupun kita boleh berikan maklumat-maklumat pada mereka, ataupun boleh kiaskan maklumat tadi, isu-isu fiqh tadi kepada situasi-situasi yang berlaku di tempat kita, insya-Allah pada sudut-sudut yang lain. Jadi terima kasih pada Masjid Kota Damansara di atas ruang untuk kita berbincang pada malam ini yang disediakan melalui platform Facebook ini, dan insya-Allah bertemu lagi pada minggu hadapan, dan insya-Allah kita mohon pada Allah SWT agar COVID ini Allah berikan penyelesaian sesegera mungkin, dan Allah bagi kesembuhan kepada seluruh umat Islam dan umat manusia yang terkena ujian COVID ini, dan yang belum kena maka diminta oleh Allah SWT, diminta kepada Allah SWT agar memberikan satu perkara yang membentengkan kita daripada penyakit-penyakit. Maka dalam masa yang sama, kita sebagai manusia cuba lakukan usaha manusiawi, pakai face mask, pakai sanitize badan, mandi selalu, minum air selalu. Maka insya-Allah mudah-mudahan usaha manusiawi dan usaha kita dengan kuasa Allah mampu mencegah. Maka mudah-mudahan bukan sekadar kita jaga kita, tapi Allah jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin wasajmain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa fima a'taytana min as-sihhati wal 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dalam siaran langsung ini, pada semua yang melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.